inilah yang Allah kata syifa. Dan Allah sebut spesifik syifa lima fis sudur, penyakit dalam hati. Yang kita nak belajar hari ini, alam nasyrah laka sadrak. Saya nak sebut secara ringkas tips untuk mendapat hati yang lapang. Okey, pertama, mentauhidkan Allah. Sebab bila ada unsur syirik je, Allah sempitkan hati. Kadang-kadang ada salat tapi syirik, percaya pada bomoh, hati dia akan sempit. Cek diri kita, ibadat kita, kerja dunia kita, kita buat kenapa? Hatta kita kerja pagi balik petang pun kena pastikan jangan kerana nak dapat dunia, tak. Yang kedua, wajib mengikuti sunnah Nabi dalam semua amalan kita, daripada solatnya, zikirnya, puasanya. Yang ketiga, wajib berilmu, belajar dan berilmu. Punca sempit dada, jahil. Saya nak simpulkan, semua yang sempit dada jahil, dan semua yang lapang dada ialah orang berilmu. Sebab itulah kita pernah dengar tak ada para nabi, ulama yang ada penyakit kemurungan? Ada. Ulama tak ada sebab apa? Sebab mereka berilmu. Mereka berilmu. Cuba buka surah Yusuf ayat 33. Nabi Yusuf nak digoda oleh wanita-wanita, isteri-isteri pembesar kan. Maka apa kata Nabi Yusuf? Qala, dia berkata, Rabbi, wahai Tuhanku, as-sijnu, penjara, lebih aku cinta daripada apa? Daripada mimma yad'unani, daripada apa yang diajak oleh wanita-wanita. Satu ugut, kalau kamu tak ikut apa yang kami nak, kamu akan penjara. Maka Nabi Yusuf mengadu pada Allah, wahai Tuhan, penjara lebih aku cinta. Saya nak tanya, masuk penjara musibah ke nikmat? Musibah kan? Tapi bagi Nabi Yusuf, penjara lebih aku cinta daripada apa? Berada di luar penjara yang bebas, boleh bergerak, boleh makan minum, tapi aku digoda oleh wanita menyebabkan aku berdosa. Dan wa illa tasrif anni, kata Nabi Yusuf, sekiranya engkau tidak palingkan aku daripada tipu daya wanita itu, asbu ilaihinna, aku akan condong pada mereka dengan tipu daya mereka, dan aku akan jadi orang yang jahil. Subhanallah, Nabi Yusuf ni jahil ke berilmu? Tapi kenapa dia kata kalau aku ikut godaan wanita aku akan jadi orang? Maksudnya apa? Bila ikut nafsu jahil, walaupun dia Nabi. Bila ikut nafsu memang jahil. Subhanallah. Tengok Nabi Yusuf, orang beriman, antara buat dosa di luar penjara dengan selamat daripada dosa, tapi dalam penjara yang mana dia lebih cinta? Pengajarannya apa? Yang paling bahaya dalam hidup bukan penjara, yang paling bahaya ialah buat dosa. Takutlah pada dosa walaupun miskin, takutlah pada dosa walaupun dalam penjara. Jangan kita nak hidup selesa tapi dalam dosa. Sehat, harta banyak, rumah besar, kereta mewah, 24 jam dalam dosa, kamu dalam bahaya. Yang keempat, kembali dan dekat kepada Allah. Mana kembali dan dekat kepada Allah? Iaitu dengan yang pertama tadi lah, tauhid, ikut sunnah Nabi, dengan berilmu. Kita akan hasil keempat pada kita akan kenal Allah, kita akan cinta. Bila cinta, kita nak semakin tambah ibadat, semakin dekat dengan Allah. Yang kita berat nak ibadat sebab tidak ada cinta. Betul kan? Betul, mengakulah kita sebenarnya cinta kita pada Allah nipis. Batu baca Quran rasa malas je, kadang-kadang satu hari tak baca Quran rasa macam okey je. Tak, ada masalah besar tu. Bila kamu tak baca Quran satu hari, kamu tak cinta pada Allah. Kamu lebih cinta pada telefon kan? Telefon sentiasa ada masa. Tiba-tiba nak baca ayat pencipta kita, tak ada masa, tak ada cinta lah tu. Yang kelima, sentiasa berzikir kepada Allah setiap waktu dan di semua tempat. Ni zikir pagi petang kan, wajib. Semua ada tak? Semua baca? InsyaAllah belum baca tu. Kalau dah baca, Alhamdulillah. InsyaAllah tu sekiranya Allah kehendaki. Faham tak? Tak apa baca ini pula. Ini lebih, yang ni kita tapis semuanya sahih. Siapa yang nak dilapangkan hati, wajib baca. Dia dah tak boleh baca, mereka ada buku, maka dia wajib beli. Ada kat belakang tu. Harga dia RM4,
Dan kalau kita baca doa-doa zikir pagi dan akan kita hayati maksud, ya Allah, tenang jiwa. Jangan baca mulut bergerak tapi fikiran melayang, tak akan dapat rasa kesan nikmat berzikir. Dan kita minta apa? Antara zikir pagi, Allahumma inni as'aluka afwa wal afiyah fid dunya. Ya Allah, aku mohon pada engkau keampunan engkau, sebab dosalah aku jadi macam ni, sempit murung. Aku mohon afwa wal afiyah, dan aku mohon afiah zahir dan batin, sebab hati aku keras, susah nak beribadat. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi mali, pada harta aku bagilah afiah, wa ahli, dan pada ahli keluarga aku bagilah afiah. Apa lagi? Wa dini, pada agamaku. Oh, kalau kita hayati satu-satu zikir pagi, menenangkan lagi jiwa, melapangkan hati. Jadi saya nak begitu, semua yang ada ni wajib baca, dan bagilah suami kita, bagilah anak kita baca. Tanda-tanda hati sempit, susah nak baca zikir ni. Yang kedua ni, 72 doa dan zikir, supaya hidup kita sentiasa berzikir. Kan, kalau kita tak ada buku ni, kita hanya zikir pagi dan petang. Tapi kalau tambah dengan buku ni, sepanjang masa. Hujan, ada zikir. Keluar masuk rumah, ada zikir. Bila petir, ada zikir. Bila nak tidur, ada doa. Bila bangun tidur, ada doa. Hidup kita penuh dengan zikir. Boleh faham? Boleh ya? Ini buku musibah. Bagi orang beriman, musibah adalah nikmat. Suatu orang paling banyak ditimpa musibah, diuji siapa? Para Nabi. Lagi Allah sayang, lagi Allah uji. Okey. Tips yang keenam untuk mendapat suka buat baik pada orang. Bila kita lapang hati, sebenarnya lapang hati untuk siapa? Untuk orang. Sebab itulah Nabi Allah kata, alam nashrah laka sadrak. Siapa yang paling banyak dapat faedah daripada lapangnya hati Nabi Muhammad? Siapa paling banyak dapat faedah? Umat dia. Betul tak? Kita ada kat sini sebab usaha Nabi yang Allah lapangkan hatinya. Jadi salah satu tanda Allah lapangkan hati kita, suka buat baik pada orang. Saya nak sebut contoh, satu contoh simple je. Siapa buat ni Allah lapangkan hati. Allah sebut dalam Quran. Buka surah Al-Mujadilah ayat 11. Okey, dengar Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, idza qila lakum, apabila dikata pada kamu, tafassahu, berilah ruang. Berilah ruang. Dalam majlis ada orang datang lambat, majlis penuh, tapi sebelah kita ada tempat. Allah kata apa? Bagilah ruang pada orang yang baru datang. Apabila dah kata pada kamu, bagi ruang fil majalis, dalam majlis, yafsahillahu lakum, Allah akan apakan hati kamu. Tengok apa amalan dia, bagi ruang. Besar ke kecil? Balasannya apa? Tapi bila Allah sebut balasan, Allah lapangkan untuk kamu. Allah tak sebut lapang di mana. Makna apa? Dalam majlis, di luar, dalam rumah, hidup kamu sentiasa lapang. Hanya kerana buat baik pada orang, bagi tempat. Kalau bagi tempat pada orang untuk dia duduk, Allah dah lapang kehidupan kita. Apa kata kalau kita bantu orang asnaf, bantu orang susah, bagi ilmu pada mereka, agak-agaklah Allah lapang tak hati kita. Saya percaya siapa yang ada masalah, kemurungan ke apa ke, antara sebab dia jarang bagi bantuan pada orang. Sebab Allah janji ni, kita bagi tempat duduk pun Allah lapang. Takkanlah kita bantu asnah, Allah tak lapangkan hati. Boleh faham? Yang keenam, berbuat baik pada orang. Yang ketujuh, meninggalkan apa yang sia-sia, sama ada melalui mata atau telinga ataupun mulut. Tengok benda yang haram ataupun tengok benda yang sia-sia, tinggalkan. Dengar benda yang, dengar orang mengumpat. Saya tak suka mengumpat, tapi hobi saya suka mendengar. Sebenarnya dosa orang yang mengumpat dengan orang mendengar sama ke kurang? Sama. Jangan risau. Kalau pengumpat dapat 100 dosa, yang mendengar pun sebab apa? Sebab orang mengumpat, sebab kamulah ada yang mendengar. Cuba semua yang mendengar cabut lari. Yang mengumpat lagi tak? Kecuali dia gila mengumpat seorang-seorang. Makan minum lebih-lebih jangan. Okey, berapa semua dah? 7 cukup dulu.